macam kita belajar force, force ni biasanya kita senang terus ambil je value dia. Okay, yang ada formula pun friction iaitu contohnya mu n ataupun weight iaitu mg. Okay, itu je equation kita ada untuk force. Tapi torque kita dah belajar semalam. Okay, so iaitu torque is equal to Fr sin theta. Okay, so maksudnya equation dia panjang sikit. So dia akan jadi equation awak tu akan jadi lagi panjang dah daripada apa yang awak dah belajar dekat force. Okay, sebab apa? Sebab torque kita tu dia ada equation dia yang tersendiri. Okay. I pun dia ada equation dia yang tersendiri kan. Semalam kita dah belajar. Okay. Tapi kalau dalam soalan dia terus bagi value I, awak boleh masuk terus lah. Tapi kalau dia tak bagi, so you need to calculate dengan menggunakan equation mr square. Okay. This is the general equation. Tapi kalau ada bentuk-bentuk lain tu, mungkin dia akan bagilah equation-equation daripada soalan tu. Okay. Jangan risau. Tapi generally, equation that you need to know untuk moment of inertia adalah yang mr square ni. So kalau dia tak bagi pun awak boleh apply mr square. Okay. So angular acceleration tak ada masalah. It's just a value of acceleration lah. So the angular acceleration is directly proportional to the net torque. Okay, so kalau awak tengok equation ini pun, okay, diterangkan relationship dia. The angular acceleration is inversely proportional to the moment of inertia of the object. Okay, so contoh kalau you rearrange the equation, torque is equal to I alpha. So torque bahagi dengan alpha is equal to I. Okay, so maka terhasillah relationship yang kedua ni. Okay, angular acceleration is inversely proportional with moment of inertia. Dia bukan direct relationship. Okay, dia kena bahagi. Okay, so lagi satu tips yang saya suka nak ingatkan ke awak. Okay, contoh dalam sistem linear motion kan, kita ada objek and then this object ada acceleration ke sini. Okay, lepas tu objek ni dia ada satu, dia ada tension. Contohlah. Okay, and then dia ada friction kat sini. Okay, so summation of Fy is equal to Ma yang kita biasa apply. So saya nak tanya ke awak, force yang mana yang akan ada positive sign, force yang mana yang akan ada negative sign? Tapi ingat lagi. Positive force yang mana? T ke F? T, yes. T minus F. Ingat force yang sama direction dengan acceleration, dia akan ada positive sign. Okay, so maksudnya nanti untuk torque pun sama. Okay, torque contohlah you ada circular path and the rotation is this way. Okay, so maksudnya dia, arah awak punya pergerakan tu ke sini lah. Okay, iaitu in clockwise direction. Okay, so lepas tu dekat situ you ada satu force dekat sini, satu force dekat atas ke sini. Okay, so contoh ni F1, ni F2. Okay, so summation of torque awak dia akan jadi macam ni. Summation of torque will be equal to I alpha. Okay, so torque yang ada dalam sistem kita adalah ada dua, iaitu torque daripada F1, okay, tambah dengan torque daripada F2 is equal to I alpha. Okay, so bila dah dapat macam ni, okay, baru kita boleh determinekan direction of torque tu sama ada dia positif ataupun negatif. Okay, so torque ni nanti dia akan ada equation lah iaitu RF sin theta ni F1, okay, tambah RF2 sin theta is equal to I alpha. So kembangkan equation dia. Okay, tetapi satu step lagi awak kena ingat, you need to determine sama ada torque itu positif ataupun negatif. So dia punya key dia sama macam ni. Okay, so you tengok direction of motion dia ke mana. Sekarang direction of motion dia adalah clockwise kan, this way. Okay, this way lah. Okay, so you rasa force 1 ke force 2 yang akan ada positive sign? Rasanya? Force 2. Yes, okay, force 2 yang akan menghasilkan rotation ke arah this way lah kan. So force 1 ni dia akan hasilkan rotation this way. Okay, so maksudnya ini adalah torque untuk torque untuk 2, sorry. Ni torque untuk 1. Okay, so maksudnya kalau kita extrapolatekan the motion tu, okay, kita akan dapat that kind of rotation lah from each forces. So kalau you nampak, direction of F2 tu sama dengan direction of motion kan. So maksudnya torque 2 ni dia akan ada positive sign. Torque yang pertama dia akan ada negative sign. Okay, sebab apa? Sebab it oppose the motion of the rotation. Alright, so daripada situlah you determine the symbol for the torque. Okay, dia dah tak apply anti-clockwise, clockwise lagi. Anti-clockwise, contoh anti-clockwise kan semalam kita belajar positif kan. Okay, clockwise, negatif. Okay, ini untuk yang equilibrium punya sistem. Okay, equilibrium kita akan apply rotation kita plus minus dia macam ni. Okay, untuk torque. Tapi untuk yang dalam dynamic,
Okay, dynamic maksudnya yang ada motion. Okay, kita dah tak boleh apply yang ini dah. Okay, kita kena apply, tengok. Force dia sama direction dengan direction of rotation, itu adalah torque dia yang positif. Okay, kalau ia oppose direction of rotation, maksudnya torque dia akan ada negative value. Okay, so that is the differences between this one is equilibrium. Okay, equilibrium case dengan dynamic case. Okay, dia punya sign tu. Okay, jelas tak setakat ni? Okay ke? Okay. Okay kan? Okay. So now let's try to do the exercise. Okay, ini contoh dia. Exercise 6. Okay, forces F1 is equals to 5.6 Newton and F2 is equal to 10.3 Newton are applied tangentially to a disc with radius of 30 cm. Okay, and the mass of the disc adalah 5 kg as shown in the figure. So dia minta awak calculate the net torque on the disc, meaning dia nak total torque. Okay, so maksudnya dia nak total torque lah, summation of torque dia ada berapa kat sini. Okay, so awak rasa bila awak tengok dalam diagram ni, dia ada dua force. So rasanya berapa banyak force yang acting on the system? Berapa banyak torque yang ada kat sistem tu? Rasa-rasanya? Dua, yes, betul. So seberapa banyak force yang kita ada, sebanyak tu jugalah torque kita ada. Contoh you nampak force kita ada 5. So maksudnya torque dekat sistem tu pun mesti ada 5. Okay, sebab dalam equation torque ingat, kita ada RF. Okay, so sebanyak mana F ada dalam sistem tersebut, itulah juga torque yang kita ada. Okay, so maksudnya dekat sini summation of torque awak will be equal to torque daripada force pertama tambah torque daripada force yang kedua. Okay, so lepas tu sebelum apa-apa, okay, untuk soalan A kita buat dulu lah. Okay, so soalan A tu dia minta summation je, tak ada masalah. Okay, so kita buat soalan A dulu. So A dia minta summation of torque. Okay, so therefore, since there are two types of forces acting on the system, so you will have two types of torque. Okay, F2. Okay, so kembangkan equation dia. So kita akan dapat RF1 sin theta, okay, plus RF2 sin theta. Okay, tetapi kita kena tengok dulu. Okay, sign untuk torque kita tu positif ke negatif. Okay, macam mana kita nak tentukan motion dia sebab dia tak bagi direction kan. Okay, kita tengok the magnitude of force. Okay, magnitude of force kedua lebih besar kan daripada magnitude of force yang pertama. So rasa-rasanya that this ini rotation system, rotation motion dia menghala ke mana rasanya? Is it clockwise direction or anti-clockwise? Clockwise. Betul, okay, because F2 is greater than F1. So maksudnya F2 ni akan lebih mempengaruhi sistem ini untuk bergerak lah kan. Okay, macam kita lah, kalau orang kuat tu mesti dia akan menang lawan apa-apa pun. Okay, so maksudnya F2 akan menang lawan F1. So maksudnya motion kita akan berada dalam this direction. Okay, that is the direction of rotation lah. Okay, so kita assume kat sini adalah omega kita. Okay. Alright, so maksudnya, so sekarang ni force apa yang akan ada positive sign kalau macam tu? F2. Yes, force 2. Torque daripada 2 akan ada positive sign. Torque 1 dia akan menghasilkan rotation yang this direction. Okay, ni adalah torque untuk 1, ini adalah direction torque yang kedua. Okay, so maksudnya torque 1 dia akan ada negative sign lah. So letak dekat depan equation bawah tu, negatif dekat torque 1. Okay, so nanti dekat sini pun akan jadi negatif. Alright. Okay, so lepas tu dah siap ni, kita masukkan saja kita punya value. Okay, radius dia dah bagi kan. Radius adalah 30 cm. Okay, so negatif 30 darab 10 negatif 2. Okay, darab force pertama dia dah bagi 5.60. Okay, sin. So awak rasa theta kita berapa untuk force pertama? Force pertama kat situ, radius kita kat sini. Berapakah? 90. Yes, 90. Okay, it's 90 degree. So masukkan saja 90 degree. Okay, so yang ini. Okay, so sama juga untuk torque yang kedua. Masukkan saja value. So force 2 tadi 10.3 sin 90 juga kan dia punya tu. Okay, so cuba kira dapat berapa.
Is it 1.41? Yes. Okay, 1.41. Torque apa unit dia? Siapa ingat? Unit torque apa? Dia hasil daripada, apa tu? Newton meter. Yes, good. Okay, Newton meter. So dia hasil daripada equation RF tu lah. Okay, RF sin theta. So R is meter, F is Newton. Macam tu je. Okay. Alright, settle A. Okay, so now we look at B. Okay, B diminta the magnitude of angular acceleration influenced by the disk. Okay, so kita boleh apply. So dia minta alpha. Okay, so kita boleh apply summation of torque is equal to I alpha. Okay, so summation of torque kita dah dapat daripada atas. Okay, I kita tak ada, alpha kita nak cari. So, I, formula dia apa? Sebab dia tak bagi kita apa-apa equation I. So, saya cakap kalau tak bagi apa-apa equation I, dia dah bagi. Okay, sorry. So, kita gunalah equation yang ini. Okay, contoh andai kata dia tak bagi equation yang bawah ni. Okay, kita boleh guna equation yang general lah iaitu MR square. Okay, tapi kalau dia dah bagi, kita utamakan yang dia dah bagi. Okay, yang ni kita ignore. So, half MR square. So, half MR square. So, kira dulu. Half MR square. So, cuba kira moment of inertia awak dapat berapa? 1/2. Darab mass of the disk is 5 kg. Radius is 30 cm. Berapa? 0 point something 0.225. Alright, good. Okay, 0.225. So, unit dia berapa? M, mass, kg, R, Kg. meter square. Okay, kg meter square. That is the unit for moment of inertia. Okay, so dah dapat moment of inertia. So, kita substitute saja dalam equation yang ini. Okay, summation of torque kita dah dapat daripada atas. Okay, moment of inertia is 0.225 alpha. So, alpha dapat berapa? Saya dapat 6.27. Betul, Miss. Yes, okay, good. Excellent. Thank you very much. Okay, so this is the answers. Okay, ingat, unit angular acceleration is radian per second square. Okay. So, okay ke setakat ni? Okay je kan? Okey, Okay. cikgu. Terima kasih. Alright, so yang penting you kena tahulah macam mana you nak determine direction of rotation tu kalau tidak diberi. You tengok force mana yang paling besar, so rotation akan follow force yang paling besar lah. Okay. Okay, so next question we have this one. Okay, an object, okay, of mass 1.5 kg is suspended from a rough pulley system, okay, with radius of 20 cm by light string as shown in figure. The pulley system has a moment of inertia of 0.020 kg meter square about the axis of the pulley. The object is released from rest and the pulley rotates without encountering frictional force. Okay. So lepas tu assume that the string doesn't slip on the pulley after 0.3 second. Determine the linear acceleration. So dia nak alpha. Okay. So sekarang kita ada pulley system yang angkut ataupun yang digantungkan kepada pulley system itu sebuah objek yang seberat 1.5. Okay, lepas tu pulley system ni awak rasa dia ada friction ke tak masa kita nak buat calculation? Rasanya? Tak ada. Okay, sebab apa? Sebab dia minta kita without encountering frictional force. Okay, walaupun at the intro tadi dia kata dia adalah rough pulley system kan. So pada sepatutnya, okay, kalau dia tak mention yang ini, sepatutnya akan wujud friction. Tapi oleh kerana dia ada statement bawah ni without encountering frictional force, so maksudnya you can ignore friction. Okay. So apa yang you boleh buat daripada sini, okay, yang ini, okay, dia akan menghasilkan linear motion. Okay, sebab apa? Sebab objek awak ni dia akan ke atas dan ke bawah lah secara logiknya. Okay. Lepas tu sistem yang atas ni dia akan berkaitan dengan rotational. So maksudnya you are dealing now with two situation. The first one is rotational. The second one is translational ataupun linear motion. Okay. So apa yang awak boleh buat kat sini so kita boleh draw free body diagram dulu kot. Okay. So untuk yang dekat rotational motion ni, first kita ada
tension yang attached to that rotating system. Okay. Contoh andai kata ada friction kan. So friction awak akan menghadap ke sini. Okay, this is going to be your friction. Tapi kita tak ada friction, so kita tak payah lukis lah. Tapi kalau contoh ada, macam soalan-soalan lain nanti awak jumpa ada, so maksudnya that is the direction of friction. So ini adalah direction of your tension. Okay, this is, so maksudnya kalau lukis balik, okay, pulley system awak, okay, dia punya free body diagram dia macam ni je lah. Okay, iaitu ke bawah tension. Okay, so ini adalah part rotational. Okay, so untuk part linear motion, okay, linear motion pun kita ada motion kat situ, tak ada objek. So first kita mestilah ada weight kan ke bawah, and then we have tension, okay, ke atas. So dia punya apa tu, FBD dia macam ni, weight and then upward tension. Okay, so dia nak kita kira linear acceleration. Okay, so kita boleh try buat, kita applykan kita punya Newton's law lah, tengok apa jadi. Okay, so radius dia dah bagi, mass dia dah bagi. Okay, so kita buat part bahagian rotational dulu So kita guna Newton's second law, summation of torque is equal to I alpha. Okay, so kalau awak tengok direction of rotational kita, awak rasa ikut arah mana? Is it clockwise or anti-clockwise? Rasanya? Clockwise. Yes, clockwise, because the object is released from rest. Okay, so maksudnya objek tu dia jatuh ke bawah lah kan. Okay, dia jatuh ke bawah. Dia takkan release kan, word dia kan release, maksudnya dia jatuh daripada atas ke bawah. So objek tak akan jadi bawah ke atas. Okay, so maksudnya direction of rotation pun mestilah this direction. Okay, this is your omega. Alright. So bila awak nampak kat situ, tension kita sama kan direction dengan omega. So maksudnya torque kita pun akan jadi positive torque lah. Itu tu I alpha. So torque untuk tension adalah RF tension, okay, sin theta is equal to I alpha. Okay, kalau awak tak nak tulis F tension tu, awak tulis T pun tak apa. Okay, kat sini awak nak tulis RT pun okey. Okay, tak ada masalah. Okay, yang penting awak tahu T tu adalah force je lah. Okay, so lepas tu sin theta, R kita dah ada, tension kita tak ada, sin theta. So theta will be the angle between the tension and your radius. So dia adalah 90 degree. Okay, so bila 90 degree, so tinggallah equation kita RT saja is equal to I alpha. Sebab dia akan jadi 1 kat sini. Okay, so R kita dah ada, tension kita tak ada kan. Okay, so tak apa, kita rearrange dulu. So tension kita akan dapat I alpha over radius. So this is equation number 1. Okay, so lepas tu kita proceed kepada linear motion pula. Summation of F is equal to MA. Okay, so sekarang ni motion kita daripada atas ke bawah. Okay, motion kita daripada atas ke bawah. So rasanya force apa yang ada positif, force apa yang ada negative sign? Ni motion kita. Weight has negative and tension is positive. Okay, excellent. Okay, weight sama direction dengan acceleration kan? So maksudnya weight positive minus tension will be equal to MA. Okay, so lepas tu apa boleh kita buat untuk kita cari alpha? Oh, okay, kita boleh guna substitution ke? Kita nak cari alpha. Weight dah ada, T dah ada, T tak ada. Mass dah ada tak? Mass dah ada. Acceleration. Okay, acceleration kita boleh ganti. Okay. Alright, so apa yang kita boleh buat kat sini? Okay, kita boleh try untuk gunakan apa substitution. Okay, untuk kita minimizekan terms-terms yang kita tak tahu. Okay, antara contohnya kita tak tahu acceleration kan? Tapi kita boleh guna relationship acceleration dengan angular acceleration. Okay, acceleration is equal to R alpha ke? Betul tak? Saya pun dah lupa. Acceleration. Oh, sorry. Dia nak linear acceleration, sorry. Saya terbaca angular. Dia nak linear acceleration Dia nak A. Minta maaf. Okay, so dia nak A. So bila dia nak A, apa kita boleh buat? So kita boleh substitute. Okay, betul. Kita boleh substitute T into the equation. So cuba substitute equation 1. Ni contoh equation 2. To equation 2. Okay, so kita substitute T tu. So weight is equal to, minus T kan. Minus T sama dengan I alpha bahagi dengan R is equal to MA.
Okay. So I dia dah bagi tak? I dia dah bagi. Weight pun dah ada. Alpha kita tak ada. Radius dah ada. Mass dah ada. Okay, acceleration kita nak cari. Okay, yang alpha ni, okay, kita boleh substitutekan dia dengan menggunakan linear acceleration. Okay, kita dah belajar acceleration is equal to R alpha. Ini adalah relationship yang kita dah belajar kan, iaitu di antara linear motion dan circular motion ataupun rotational motion. Okay, so alpha is equal to A over R. Okay, so kita boleh substitutekan dekat sini. Okay, so substitute alpha is equal to A over R. So the equation will become weight minus I acceleration bahagi dengan R bahagi lagi dengan R is equal to MA. Okay. So bila kita rearrange the equation, okay, kita cuba rearrange the equation and then kita cari A. Okay, sebab weight kita dah ada, I pun kita dah ada, R dah ada, okay, mass pun dah ada. So bolehlah kita cari acceleration. So kita rearrange lah equation dia macam biasa. Okay, so weight is equal to mg minus I acceleration bahagi r square, it's equal to ma. So acceleration ma is equal to, buat sekali saya takut saya tersilap ni. Okay, A is equal A, kita factorizekan acceleration tu. Okay, A kita keluarkan, okay, so ni mg. Okay, so bila kita kosing kat sini, dia akan jadi A is equal to mg bahagi dengan m plus I over r square. Cuba masukkan value. Mass dia 1.5. Saya dapat 7.36, betul ke? Siapa dapat sama? Jangan lupa R tu ada square. So saya takut tak nampak. Sama tak jawapan kita? Chen Zizuan dapat jawapan sama tak? Tengah kira cikgu. Okay, good. Dapat, Miss. Dapat Okay, good. Alright, so macam tu lah. So you kena hati-hati masa you rearrange the equation Okay, so that is how you find your angular acceleration. So ingat, linear acceleration. So untuk angular acceleration kita boleh gunakan relationship ni lah. Okay, relationship ni banyak sangat membantu kalau melibatkan dua sistem macam ni lah, iaitu satu rotation, satu lagi linear motion. Okay, selepas tu dia minta pula angular acceleration. Okay, so bila dia minta angular acceleration, awak dah ada acceleration linear kan? So senang lah. So guna je acceleration is equal to R alpha. Okay, alpha is equal to acceleration bahagi dengan R. Cuba kira dapat berapa. Okay, acceleration tadi dah ada 7.636 bahagi dengan radius is 20 times 10 to the power of negative 2.
Is it 36.8? Yes. Okay, good. 36.8. Unit dia apa? Unit alpha apa? Angular acceleration. Anyone? Radian. Radian S. Okay. Kedua. Good, thank you very much. Alright. So now linear velocity pula. Macam mana tu linear velocity? Kita ada, dia nak V lah kan? Okay, sekarang ni apa je yang kita ada? Okay. So baca balik soalan, kita ada apa je yang boleh kaitkan dengan linear motion? Kita ada acceleration daripada linear motion dah ada. V pun dah ada. Oh, kita ada ni, initial velocity. Okay, kita boleh assume U kita sama dengan kosong. And also we have time here. Okay, T is equal to 0.3. Okay, so kita ada U, kita ada A, kita ada T. Maksudnya boleh cari apa? Kita nak cari V. Equation yang mana? Yang paling simple tu kan? V is equal to U plus AT. Okay, ingat kalau linear, so maksudnya awak kena gunalah equation linear motion yang ada 4 tu. S is equal to UT half AT square, V square, U square semua tu. Okay. So kita nak cari, kita dah ada value U, kita ada value U, kita ada value A, kita ada value T. So kita nak cari V, so kita boleh guna equation ni lah. Okay, so U tadi kosong because it's starting from rest. Okay. Acceleration dah ada 7.36. T pun dah ada 0.3 just now. Okay, 0.3. So berapakah V awak? Is it 2.21? Yes. Okay, good. Alright, 2.21 meter per second. Okay. Okay, next question. What we have? Okay, kita ada, dia minta tension pula. Okay, tension. Kita tengok tadi equation yang kita dah derive tu, ada tak bantu kita? Okay. So kita bolehlah guna equation yang ni. Okay, iaitu tension is equal to moment of inertia darab dengan alpha bahagi dengan R. Sebab semua elemen kita dah ada value dia kan. Okay, so bolehlah guna itu. So T is equal to I alpha divided by radius. Okay, I dia dah bagi juga tadi 0.020. Okay, darab dengan alpha, berapa tadi alpha kita? 36.8. Okay, and then divided by radius 20.0, 10 to the power of negative 2. Okay, so tension dapat berapa? Berapa tension awak? 3.68. Okay, good. Sama. 3.68. Excellent. Okay, berapa dia punya unit apa? Unit dia apa? Newton. Yes, Newton. Okay, it's a Newton. Okay, so distance travel by the object. Okay, so maksudnya dia nak S lah. Okay, so kita ada U, kita ada A, kita ada V dah, kita ada T. So semua benda kita dah ada, so kita bolehlah cari S. Okay, so S is equal to UT plus half AT square. Okay, so U kita dah ada tadi kosong. Okay, P pun kita dah ada iaitu 0.3. Okay, tambah 1/2. Linear acceleration tadi kita dah ada juga 7.36. T is 0.3 square. So what is the distance traveled by the object? I have 0.33 meter. Sama tak? Sama. Okay, good. Okay, so macam tu je. Alright. So macam tu lah kalau awak punya sistem melibatkan dua motion iaitu satu rotation, satu linear. So maksudnya you kena draw free body diagram and then you kena apply Newton's second law. Lepas tu daripada situ barulah you cari apa yang nak dicari lah. Okay, dan antara relationship yang boleh membantu awak adalah yang ini. Okay, acceleration is equal to R alpha. Okay, and then you substitute nanti bolehlah dapat jawapan tu. Okay. Alright. So good. So now let's proceed question 3. Okay, question 3 kita ada apa? A solid cylinder of radius 18 cm is free to rotate about smooth horizontal axle.
A mass of 0.38 kg hangs from a string wound around the cylinder as shown in the figure above. When the system is released from rest, the mass takes 2 seconds to fall through a height of 5 meter. What is the moment of inertia of the cylinder? Okay, so dia minta moment of inertia of the cylinder iaitu I. Okay. Okay. So apa yang kita boleh buat dekat sini dia minta moment of inertia. So moment of inertia kita ada dalam I, kita ada dalam equation torque is equal to, sekejap saya contoh dulu, torque is equal to I alpha. Okay. So sekejap. Smooth, so maksudnya kita tak ada friction. Mass dah ada, radius. System is start from rest, so U sama dengan kosong. So this is our time. And this is our displacement. What is the moment of inertia? Okay. So kita try buat dia punya ni dulu lah, free body diagram dulu untuk part rotational. Okay, part rotational. Sama saja kan sistem kita dengan yang tadi tu. Okay, kita ada yang ini, rotating part, and then this is tension. Dan kita tak ada friction. Okay, so untuk linear, kita ada that, apa tu, a mass. So first we have weight ke bawah, and then we have tension ke atas. Okay. So ingat, apa-apa pun awak draw je free body diagram. Kadang-kadang free body diagram ni dia akan bagi awak markah konsep. Okay. So contoh kalau tak tahu nak gerak lagi pun, lukis je free body diagram. Okay, so lepas tu apa kita boleh buat? Dia nak kita cari moment of inertia. Alpha kita tak ada. Okay, tapi kita boleh cari saya rasa dengan menggunakan acceleration, boleh tak? Kita ada U, kita ada S, kita ada T. Okay, boleh. Kita boleh cari acceleration. Okay. Alright. Okay, so first we have summation of torque is equal to I alpha. Okay, so from the free body diagram, our torque only have torque from the tension lah kan. Okay, so torque due to the tension is equal to I alpha. So R tension sin theta is equal to I alpha. Okay, sin theta kita akan jadi 90 degree. Okay, so dia akan hilang lah sin ni dari 1. So radius dia dah bagi. So tension dia tak ada bagi. Okay, so maksudnya kita boleh rearrange the equation. So dia akan jadi RT is equal to I alpha. Okay, so benda yang kita nak cari sekarang adalah I tersebut. Okay, I tersebut adalah I is equal to RT bahagi dengan alpha. Okay, so sekarang ni radius kita ada, tension kita tak ada, alpha kita tak ada. So maksudnya kita kena cari dululah kedua-dua elemen yang tak ada tu, iaitu alpha kita kena cari, tension kita kena cari dulu, barulah kita boleh dapat moment of inertia. Okay, radius kita dah ada. So now kita cuba cari alpha dulu dengan menggunakan equation of linear motion. Okay, tadi information kita ada U sama dengan kosong, meter per second, and then we also have displacement, iaitu 5, dia bergerak 5 kan tadi, kedua. Ni. Okay, 5, dia jatuh ke bawah, 5 dalam masa 2 second. So your T will be 2 second. Okay, S will be 5 meter, T will be 2 second. Okay, so sekarang ni kita nak cari, contoh kita nak cuba cari alpha kan, so kita boleh cari linear acceleration lah. Acceleration. So kita boleh guna formula apa? S UT kan? So S is equal to UT plus half AT square. Okay, S will be 5, U will be 0, T will be 2 second plus half. Acceleration kita nak cari, T is 2 second square. Cuba cari acceleration kita dapat berapa? .5 meter per second square. Okay, good, excellent. Okay, 2.5 meter per second square. Okay, so bila dah dapat acceleration, okay, kita bolehlah substitute kan dekat alpha tu. Sebab apa? Sebab alpha is equal to R acceleration. Terbalik. Acceleration is equal to R alpha. Okay,
So maksudnya alpha is equal to acceleration bahagi r. So sama dengan 2.5 bahagi dengan radius berapa? 18 times 10 to the power of negative 2. Okay, so berapakah alpha awak? $13.89. 13.89. Betul ke? Okay. Okay, good. 13.89 radian per second square. So this is your alpha. Okay, so sekarang alpha dah settle. Okay, equation ni tadi kita perlukan lagi satu tension. Okay, so rasanya tension tu macam mana kita nak cari? Any idea? Linear. Yes, good. So kita kaitkanlah dengan linear motion. Okay, sekejap. Alamak, lari pula. Kita kaitkan dengan linear motion. Okay, so linear motion kita ada summation of F is equal to MA. Okay, so F yang kita ada dekat part linear adalah tension dan juga weight. Dan objek tersebut is released from rest. So maksudnya dia jatuh ke bawah lah. Okay, so force apa yang ada positive sign? Tension. Is it tension ke weight? Weight. Aha, weight. Okay, so weight minus tension is equal to MA. So tension will be equal to weight minus MA. Betul tak? Weight minus MA. Okay, betul. Okay, so maksudnya mg minus MA. So masukkan saja value. Mass dah ada kan? Mass dah ada, gravity dah ada, mass dah ada, acceleration pun kita dah ada tadi. Okay, so tak ada masalah lah. So berapa tension awak? Okay, so mass G minus A. Mass dia adalah 0.38. Acceleration tadi 2.5. I have 2.78. Yeah. Okay, good. Tension. So it's a Newton, okay? So tension pun dah dapat. Alright, so tu tak ada masalah lah untuk kita cari moment of inertia daripada equation ni tadi. Okay, so therefore I is equal to RT bahagi dengan alpha. Okay, so radius dah ada. So masukkan je value. Radius kita ada tadi 18 cm. Okay, tension pun kita dah ada 2.78. Okay, alpha kita dah ada tadi. Berapa alpha? 13.89. I have 3.6 times 10 to the power of negative 2. Dapat. Okay, moment of inertia. So, unit moment of inertia apa? Siapa ingat? Ingat balik basic, dia punya basic equation. I is equal to mr square. So, kg meter square. So, this is the unit for moment of inertia lah. Okay, so kg meter square. Okay. Alright, itu sahaja dia punya jawapan. Okay. So, that is the answer for moment of inertia. So last tadi tu apa dia minta? The cylinder is then replaced by a hollow cylinder of the same mass and dimension. So discuss qualitatively the effect of the speed of the mass after the mass has fallen through the height of 5 meter. So sekarang ni dia kata bentuk silinder awak tadi adalah macam atas tu. Okay, yang atas ni dia adalah solid cylinder. Okay, so maksudnya dalam dia penuh lah. Okay, ni adalah solid cylinder. Okay, lepas tu dia nak tukar pula awak punya pulley system tu kepada hollow cylinder. Okay, so sekarang ni kita cuba tengok dekat nota. Okay, untuk bahagian moment of inertia semalam. Okay, macam ni. Okay, so the first one is solid cylinder. Okay, and then after that dia nak gantikan pula dengan hollow cylinder. So hollow cylinder macam ni lah. Okay, yang dalam dia kosong. Okay, so maksudnya dekat sini apa awak boleh tengok adalah dia punya formula moment of inertia. Okay, moment of inertia dia macam mana.
So satu formula dia half mr square, satu formula dia mr square. Okay. So satu untuk solid, I is equal to half mr square. Untuk hollow, I is equal to mr square saja, betul tak? Terbalik. Hollow mr square, half mr square. Okay. So apa dia minta discuss pada dia, the effect of the mass after the mass has fallen through. Okay. Dia tanya awak apakah bentuk motion yang akan terhasil daripada mass tersebut. Okay, sama ada dia motion dia ke bawah tu semakin laju ke, semakin perlahan ke, macam mana. Macam itulah. Okay. So apa yang kita boleh terangkan dekat sini. Sekejap, moment of inertia. Moment of inertia. Sekejap, saya cuba tulis summation of torque is equal to I alpha. So I torque bahagi dengan moment of inertia is equal to alpha. Okay. Hollow cylinder. Okay, so apa yang kita boleh kaitkan kat sini, okay, kita menggunakan equation inilah, okay, summation of torque is equal to I alpha ni, okay, sebab kita nak tengok the effect on the speed, okay, so sama ada objek tersebut semakin laju ke bawah ataupun semakin perlahan apabila awak tukar bentuk dia punya system tu, okay. So kalau tengok untuk pada asalnya iaitu solid cylinder, dia punya moment of inertia adalah half mr square. Untuk hollow cylinder, dia punya I adalah mr square. So if you compare these two value, awak rasa value mana yang lagi besar? Solid ke hollow moment of inertia? Hollow. Hollow besar kan? So hollow besar, yang ini kecil. Yang atas tu kecil. Okay. So if you apply dekat equation yang ini, okay, so contoh torque bahagi dengan I is equal to angular acceleration. Sebab apa saya biarkan relationship macam ni? Sebab daripada angular acceleration tu kita boleh tahu kita punya objek tu accelerate ke decelerate. Okay, maksudnya semakin perlahan ke semakin pantas. Okay, so contoh kalau kita letakkan moment of inertia kita besar, apa akan jadi dekat acceleration kita? Rasanya? Increases. Decreases? Is it? Ke increase awak cakap? Tak jelas. So kalau moment of inertia kita bahagikan dengan moment of inertia yang besar, so acceleration kita akan jadi decrease, betul tak? Kan? Okay, so maksudnya bila kita gantikan solid sphere kepada hollow sphere iaitu moment of inertia yang lebih besar, kita punya acceleration akan jadi semakin perlahan. Okay, so maksudnya daripada sini you can explain a bit lah, cakap the motion of the mass is slowing down. Okay. So it will take longer time to fall to height. To fall to a height of 5 meter. To fall to a height macam tu. Okay, that is the explanation. Okay, but you need to include this equation as well. Okay, so maksudnya you gunakan konsep konsep Newton's second law untuk rotational motion, and then you relate kan. Okay, bila dia nak tengok kepantasan, so kita boleh tengok kepada acceleration dia dah. Okay, so kita tengok kalau moment of inertia semakin besar, apa jadi dengan dia punya acceleration. Macam tu lah. Okay, so daripada situ baru you explain guna ayat. So yang ini ada markah, yang ini pun ada markah. Okay, yang ini biasanya markah konsep, yang ini markah explanation. Okay, kat sini ada markah explanation juga. Okay, so dia ada 2 markah lah biasanya soalan macam ni. Okay, so any question? Faham tak? Okay ke? Okay. Okay, good. Okay, Chan Zizwan okay? Okay. Halil okay? Boleh. Boleh Apa lambat? Ashraf? Ashraf okay? Saya dengan tadi. Cikgu dengan doktor. Okay, Ashraf okay ke? Ashraf tak ada Farhanan? Okay. Jasmine Atira? Okay, tak? okay. Nik Rashika? Nik Rashika tak ada. Fatin Syaira? Okay. Anis Atika? Okay, Miss. Azmina? Okay, Miss.
Dania Farhan, Okay. Risha Ridina, Okay. Yongjing, Okay. Chang Zuzwan, Okay. Iman Harisah, Okay, Miss. Hasif, Okay. Yusuf, Okay. Patricia, Okay. Dina, Okay, Miss. Fatin Farahin, Okay, Fatimah Miss. Farahin, Lee Faizin, Okay. Liza Shamina, Okay. Nur Naiti Zilia. Okay ke? Naiti Zilia. Amila Sofia. Amila Sofia. Maizatul Az-Zahira. Okay, Miss. Syamiza Shazwa. Okay. Afikah. Okay, cikgu. Anissa. Okay. Wan Munira Ridwana. Ada tak? Okay ke? Wan Munira tak ada Ashraf memang tak ada tadi? Tak pernah masuk Okay, Ada, so, dia ada. ada. Okay, Ashraf ada. So yang tak ada Wan Munirah je lah ni. Okay, Wan Munirah. Okay. Alright, so I think that's all for today. So thank you for your time. Okay, nanti kita jumpa hari Jumaat. Okay, Assalamualaikum. Thank you very much. Bye. Thank you, Miss. Waalaikumsalam, cikgu. Thank you, Terima Miss. kasih. Thank you, Miss. Sama. Thank you.